Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikumpulkan kita bersama pada malam ini dalam rumah Allah Ta'ala ini sebagai salah satu tanda Allah Ta'ala nak memberikan keredaan kepada kita. Allah Ta'ala nak suruh kita jadi baik. Bahkan hadis Nabi SAW, Nabi kata kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khairin yufaqihuhu fid din, kata Nabi. Barang siapa Allah Ta'ala nak suruh jadi baik, maka Allah Ta'ala akan beri kepada dia satu ilham untuk dia faham agama. Maka kata dasar itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka pada malam ini kita bersama dalam rumah Allah Ta'ala ini dengan nikmat yang dikurniakan kepada kita. Antaranya nikmat Islam, kemudian nikmat iman, kemudian nikmat-nikmat lain yang mengiringi kepada kita. Nikmat sihat, boleh buat amal ibadat sempurna. Kemudian nikmat masa, boleh pakai hadir ke rumah Allah Ta'ala walaupun sibuk. Lorak setara mana kerja kita, dia maknanya ada masa kepada kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk buat ibadat. Kenapa? Kerana itulah sebenarnya hakikat Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai salah satu cara Allah Ta'ala nak kita mengabdikan diri, iaitulah kita seruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Fiqhus Shalah pada muka surat 71. Kita masih lagi berada dalam bab ataupun tajuk bahagian-bahagian yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan wudu, ataupun juga disebut sebagai ambil air semaya. Dan pada malam ini kita akan bincang tentang satu tajuk yang dinamakan sebagai sunat-sunat wudu. Maka bila sebut sunat, kata ulama rahimahullahu ta'ala, bila mana benda tu sunat, maka bila kita buat boleh pahala, itu sunat. Kalau kita tak buat, tak ada apa-apa, boleh apa sekarang. Maknanya buat boleh pahala. Dan itulah sebenarnya yang perlu kita buat. Sebab apa? Pasal sunat-sunat ni sebagai nafalun anil wajibat. Kita nak tampung benda-benda wajib yang tak sempurna. Contoh kita kata kita semaya tak sempurna mana, markah tak boleh markah penuh. Maka bila kita buat benda sunat, ibadat sunat inilah yang akan ditampung kelompongan yang tak sempurna pada ibadat wajib. Maka begitu juga dikatakan sebagai sunat-sunat wudu. Sebut je sunat, maka inilah benda yang kita boleh guna untuk kita tutup kelemahan-kelemahan pada ibadat wajib kita. Sebab tu jangan dia pelekeh. Walaupun sunat tak apa, tak buat, tak berdosa, betul, tapi tak boleh pahala saja, rugilah kita. Sedangkan pahala itulah, di samping kita nak tampung ibadat wajib, maka pahala itulah yang kita perlu untuk kita memberatkan amal timbangan kita pada hari akhirat nanti. Baik, sunat-sunat wudu, mana kata bila kita buat boleh pahala, bila mana kita sedang mengambil wudu. Sebab apa? Sebab semua perbuatan kita, af'al kita masa kita ambil wudu, bukan semua tu adalah rukun. Kadang-kadang ada kita buat tu adalah ibadat sunat, tapi sunat pun kena ingat, tak kena cara buat saja tak boleh pahala juga. Dia kena dengan kaifiat dia, cara dia, barulah buat sunat pun boleh pahala.
Baik, yang pertama menghadap kiblat. Habis semaya, yang pertama kita kena menghadap kiblat, boleh pahala sunat. Dia kalau boleh cari tempat-tempat tu baik-baik, boleh kita habis semaya tu menghadap kepada kiblat. Kalau buat dah tu biarlah nak buat no. Dia kadang-kadang membelakang kiblat pun ada. Dia tapi nak kau pahala sunat, maka cari ataupun baik-baik tu biar kedudukan kita tu menghadap ke arah kiblat. Dia. Jadi apa dia kiblat-kiblat ni? Maka kata ulama rahimahullahu taala, kiblat ni dalam bahasa ataupun dalam sudut bahasa, kiblat ni maksud dia al-jihad ataupun arah. Arah ke apa? Arah kita nak sembahyang. Itu adalah dari segi bahasa. Manakala dari segi syarak, istilah syarak pula, gapo dia? Iaitulah Kaabah yang mutlak. Itu kiblat kita. Al-Ka'batu qiblatuna. Kaabah itu adalah arah tujuan kita. Ini disebut dalam kitab Mughni Muhtaj. Bahkan kata ulama rahimahullahu taala juga, tiada khilaf, maknanya tak ada perbezaan antara ulama mengatakan bahawa sonyo menghadap kiblat, menghadap Kaabah merupakan syarat sah solat bagi yang mampu. Mana kata bukan setakat kita nak ambil air semaya, maka menghadap kiblat boleh pahala. Tu bab ambil air semaya. Adapun bab semaya tak ada khilaf, maknanya semua pendapat ulama ataupun ijma' ulama berpendapat bahawasanya menghadap kiblat adalah syarat sah solat. Dia kenapa? Kerana disebut dalam, antaranya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah Taala sebut macam mana? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah Taala kata, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, itulah Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah kamu ke arahnya untuk bersembahyang atau bersolat. Mana sebagai satu dalil bukti kepada kita, kiblat ialah Kaabah yang menjadi syarat sah bagi sembahyang. Bahkan hadis Nabi juga sebut, iza qumtum ila solah fa asbiq al-wudu summa istaqbil al-qiblata fakabbirhu. Nabi sebut bila mana hendak sembahyang, muambil sembahyang dengan sempurna, maka hadap ke arah kiblat dan bertakbir. Maknanya akad takbir bila mana sempurna wudu, akad takbir nak sembahyang, ngadap ke mana? Ngadap ke kiblat. Ni hadis Nabi sebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Mana kata kiblat adalah satu benda yang penting atas ibadat umat Islam. Setakat sembahyang, bahkan ambil wudu sekalipun, nak pahala sunat kena menghadap kiblat. Noyaknya kiblat juga adalah satu benda yang penting, bukan main-main. Begitu juga kata ulama rahimahullahu taala, yang dikatakan sebagai kiblat dalam hadis tersebut adalah Kaabah. Walaupun disebut sebagai syatral Masjidil Haram, kena menghadap Masjidil Haram. Maksudnya kenapa? Kerana ada Kaabah dalam itu. Bukan semata-mata menghadap kepada Masjidil Haram. Kalau tak ada Kaabah, maka Allah Taala tak jadikan Masjidil Haram sebagai kiblat. Jadi maknanya ada kiblat kenapa? Kerana ada Kaabah di dalam Masjidil Haram tersebut. Bahkan kata ulama rahimahullahu taala, bila mana kita semaya dekat dengan Kaabah, ini bagi situasi orang hak semaya dekat Kaabah, orang pergi buat umrah ke, buat haji ke, maka kata ulama rahimahullahu taala, orang hak semaya dekat Kaabah wajib menghadap kiblat dengan yakin. Ini orang hak dekat. Maknanya menghadap Kaabah dengan yakin, manakala bagi kita kena menghadap berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang kukuh, yang kuat. Sekiranya tak dapat petunjuk yang pasti ataupun tepat. Ini disebut dalam kitab Fiqhul Manhaji, pada kitab yang pertama muka surat 127 128. Kalau dekat dengan Kaabah ataupun di sekitar Masjidil Haram, kita kena yakin. Adapun kita kena jauh, maka kata ulama bahawasanya kena menghadap dengan berdasarkan kepada petunjuk ataupun perkara-perkara yang boleh meyakinkan kita menghadap kiblat. Maka dinamakan sebagai hak ini sebagai hakul yakin. Kiblat, orang yang dekat dengan Kaabah menghadap dengan hakul yakin. Sebab itu boleh sebut hak yakin,
ada 3 bahagian yakin. Lagu mana? Yang pertama, ilmu yakin. Kita yakin kerana kita tahu. Contoh lagu mana? Kita tahu Kaabah duduk di Mekah. Kenapa? Kerana kita tahu orang duk royak cerita pada kita, orang duk bagi tahu pada kita Kaabah duduk Mekah. Maka kita tahu Kaabah tu kiblat kita. Kita pun semaya menghadap ke Mekah. Hal ni dinamakan sebagai ilmu yakin. Yakin, tapi yakin kerana kita tahu. Yang kedua, ulama sebut sebagai ainul yakin. Ainul yakin ni lagu mana? Kita yakin kerana kita tengok. Kita tengok. Bila tengok baru tahu lagu ni betul Kaabahnya. Segi pak wanita. Maknanya kita yakin kerana kita tengok. Tadi kita yakin kerana kita dengar, kerana kita tahu. Itu dinamakan sebagai ainul yakin. Yakin kerana tengok dengan mata. Yang ketiga kata ulama hakul yakin. Hakul yakin ni lagu mana? Yakin dengan sebenar-benar. Lagu mana keadaan? Yakin tu kerana kita boleh pegang dia. Kita boleh jamuh lagu mana Kaabah. Boleh setuh dia lagu mana. Itu dinamakan hakul yakin, sebenar-benar yakin. Mana kata ulama sebut kepada kita tadi duduk dekat dengan Kaabah, maka biar keyakinan kita tu bukan setakat ilmu yakin. Kenapa? Kerana kita nampak, kerana kita yakin dengan hakul yakin, kerana dekat. Adapun kita jauh sekadar dengan ilmu yakin. Maknanya kita menghadap Kaabah kerana kita tahu Kaabah ni duduk Mekah, kiblat pun hala ke Mekah juga. Itu makna cerita bab kiblat lah tu. Dan kata ulama rahimahullahu ta'ala, maksud kita menghadap Kaabah, menghadap kiblat maksud semaya adalah di pihak dada. Di pihak dada kita menghadap dengan dada, bukan menghadap dengan kepala. Bukan menghadap dengan bahagian-bahagian yang lain, tapi kena menghadap di pihak dada kita. Ini disebut dalam kitab Kasyfus Saja dan juga disebut dalam kitab At-Taqriru As-Sadidah pada muka surat 200. Ayatnya bila sebut Kaabah adalah kiblat kita, bukan setakat dalam semaya, bahkan juga ketika kita ambil wuduk, menghadap Kaabah, menghadap kiblat pada masa mengambil wuduk, maka sunat dan boleh pahala. Jadi di situ timbul satu persoalan kepada kita, lagu mana di tengah semaya tiba-tiba kita perasa kita ni lari kat kiblat kita. Kita baru perasa kita ni tak menghadap betul kiblat. Maka kata ulama rahimahullahu ta'ala, ada pendapat yang pertama mengatakan bahawa kena semaya semula dengan ijtihad yang baharu. Maknanya dengan pengetahuan yang baru. Tadilah kita tahu tu. Rupa-rupanya salah kau ni. Kita pun start semula menghadap ke orang betul. Yang pertama. Yang kedua, tak start mula, tapi cukup dengan sekadar kita beralih dalam keadaan tidak bukan dengan pergerakan yang melampau. Rupa-rupanya kita dah main straight kan dengan ada kiblat dah. Tiba-tiba kita puasa, saya ingat sikit sepatut ni. Kita pun kesok sikit. Dengan syarat tidak membatalkan perbuatan itu, tidak membatalkan solat. Maka hal ni kata ulama adalah pendapat yang sahih pada mazhab Syafi'i. Dia maknanya kena cakna juga dalam bab kiblat ni. Dia bukan setakat ambil semaya. Dalam semaya dia juga kiblat yang merupakan sebagai satu tempat kita nak berhadap atas dasar ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dia banyak juga ibadat-ibadat lain yang nak kepada menghadap kiblat sebagai boleh pahala ataupun boleh pahala sunat lah kita kata. Ada contoh kita kata dari segi masa tanah jenazah, dia begitu juga masa sembelih. Banyak melibatkan tentang pengetahuan kita tentang kiblat. Maknanya begitu juga al-ibadah semai tadi, sunat kita menghadap kiblat. Dia maknanya boleh pahala lah. Kalau boleh cuba, kita kalau boleh biar pahit kita tu biar menghadap kiblat. Kalau pasal dia juga kat pun carilah roya-roya pahit kau sambung sikit. Biar kita boleh duduk tu menghadap kiblat. Sebab apa? Nak kepada pahala sunat. Yang kedua, sederhana, tidak boros dalam penggunaan air. Hal ni cerita bab ambil air semaya tapi dalam keadaan tak cermat, kadang-kadang membazir. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang boros, orang yang membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Mana kata bukan saudara dari segi zahiriah dia tu, tidak kata adik-beradik lah.
Tapi dari segi perbuatan dia, af'al dia serupa, menyerupai kepada syaitan yang suka membazir. Wa kana syaitanu bil kafura, maksudnya sedangkan syaitan itu adalah makhluk yang mana sangat-sangat kufur kepada Allah Taala. Tak kira lah dari empat gapo sekalipun, bila membazir maka masuk pada kategori orang-orang yang seumpama syaitan. Sebab tu jangan membazir. Maknanya begitu juga pada bab ambil wuduk, tak boleh nak membazir walaupun air itu banyak. Bahkan antaranya disebut dalam kitab Fiqhul Manhaji bahawa bila mana kita guna air secara berlebihan atau membazir air, maka termasuk dalam perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Nak kepada pahala sunat. Kadang-kadang kita ambil bertiga-tiga, itu sunat. Dia basuh tangan 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh kaki 3 kali, betul. Nak kepada pahala sunat, tapi walaupun 3 pun jadi kok melampau. Kadang-kadang gahak kaki tu setengah je sekali. Gahak tempat lain lah, bukan tempat kita bagus belaka. Ayatnya kadang-kadang ada sifat membazir. Dia walaupun air tu banyak. Dia sebab apa? Sebab benda ni dikatakan oleh ulama sebagai benda makruh, membazir. Bahkan begitu juga ada sebut kitab, dari kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah pun ada sebut juga berkenaan dengan penggunaan air yang berlebihan. Kadang-kadang gua air pahit dia ambil air semaya, dia menyebabkan berlaku pembaziran. Dia Allah Ta'ala pun sebut wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan jangan kamu suka melampau, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka akan orang-orang yang melampau batas. Ambil air semaya sekadar, buka pula jangan buka bergerak. Kadang-kadang buku habis pula. Ni maknanya membazir lah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis lain, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a. Nabi sebut akan ada dalam kalangan umat aku golongan yang melampau ketika bersuci, berwudu dan berdoa. Habis diroyak akan ada. Maknanya betul lah. Lalu ni buat kita bila ambil sembahyang kadang-kadang melampau. Dia buka baik banyak. Bahkan dia sebut satu ketika Nabi lalu satu kawasan, Nabi di tengah jalan, sampai satu tempat Nabi tengok Sa'ad sedang berwuduk. Maka Nabi kata kan, ma hadha sarfu? Faqala afil wudu'i israfun? Qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Maka Nabi tanya kepada Sa'ad tadi, bapa tak guna lebih air ni? Bapa melampau guna air ni? Nabi tanya. Maka Sa'ad tanya, adakah pada waktu wuduk juga ada waktu-waktu melampau? Ni, maka Nabi kata, yo, walaupun kamu sedang berada di sungai yang mengalir. Ni Nabi kata, tegur kepada Sa'ad, sahabat Nabi dah ambil sembahyang melampau. Walaupun Nabi kata, tak boleh walaupun tengah berwuduk, walaupun duduk dalam sungai yang sedang mengalir. Mana dia tempat air tu banyak dah lah. Kalau kita sekolah dekat kemudian air tu mudah, buka pakai tu go selalu air ni. Tapi tak boleh juga dalam keadaan membazir, maka kena guna wuduk tu sekadar keperluan sahaja. Bahkan satu gambaran kepada kita hadis daripada Ibnu Jabar, kata Nabi SAW, wa kana Nabi SAW yaghsil aw kana yaghtasil bis-sa'in ila 5 imdad wa yatawaddau bil muddin. Nabi SAW mandi menggunakan satu gantang air. Nabi mandi guna segatai air. Bersama air lebih kurang 4 hingga 5 cupok lah. Dan baginda Nabi berwuduk dengan menggunakan 1 cupok air sahaja. Nabi betul lah, mungkin tempat dia dulu satu keadaan yang agak susah air lah. Ada tempat-tempat pada pasir dan sebagainya susah air. Maknanya mungkin lah dalam keadaan tersebut kena jimat ke air. Tapi ayatnya dalam keadaan mana sekalipun tak boleh nak membazir, tak boleh nak melampau. Begitu juga dalam keadaan berwuduk. Sebab tu kita sebut sana ni bersederhana lah, tidak boros dalam penggunaan air, bukan sekadar keperluan sahaja, cukup untuk meratakan air ke seluruh anggota wuduk badan. Maknanya bila kita bersederhana, tidak boros dalam penggunaan air, maka masuk dalam bab sunat-sunat wuduk mana boleh pahala. Dia boleh pahala guna air sekadar untuk ambil wuduk sahaja. Yang ketiga daripada benda-benda yang dikatakan sunat wuduk juga membaca basmalah. Maknanya baca bismillahirrahmanirrahim lah di permulaan hendak berwuduk,
sekurang-kurangnya bismillah. Ni maknanya mula-mula sekali sebelum pada kita basuh tangan tu baca bismillah. Sekurang bismillah. Dan paling sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Baca boleh pahala ni. Andainya terlupa membaca basmalah pada permulaannya sedangkan belum lagi selesai wudu. Tu ingat nak baca bismillah. Tapi ambil asma'il tak syiar lagi. Maka hendaklah bismillah itu ketika teringatnya. Kalau ingat boleh baca lah, walaupun tengah-tengah habis asma'il baru ingat, tak ada masalah, boleh baca lagi. Bacaannya adalah seperti berikut: Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maksudnya, artinya dengan nama Allah di permulaan dan di akhirnya. Maknanya baca bismillah. Benda mudah ya sebenarnya, tapi kerana tidak ajar, kerana tidak biasa, maka jadi kita buai pahala sunat. Tak boleh pahala lah. Maknanya kena baca lah, boleh pahala percuma. Menurut mazhab Hambali, membaca basmalah adalah wajib bagi sesiapa yang teringat, tetapi bagi yang terlupa sah wudunya. Maknanya mazhab Hambali kena baca, jadi hukum dia wajib. Mazhab Hambali jadi wajib. Adapun kita mazhab Syafi'i sekadar sunat sahaja. Tapi bagi dia kalau terlupa tak ada masalah lah. Terlupa tak ada masalah. Tapi kalau bila dia ingat, mana kena baca dengan hukum dia jadi wajib lah. Kemudian selepas membaca basmalah, sunat pula membaca Alhamdulillahi alal islam wa ni'matih, Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islam nura. Ini doa lepas pada baca basmalah. Tapi kena ingat, kena basmalah dululah baru doa. Jangan doa dulu. Kenapa? Kerana basmalah, kata ulama rahimahullahu ta'ala, keberkatan dia ada bila mana kita nak memulakan sesuatu. Tak kira lah buat gapo-gapo pun, bila start dengan bismillah, maka ada keberkatan dia. Bagaimana Nabi sebut, kata Nabi SAW, Nabi kata, kullu mri'in dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Nabi sebut, setiap perkara yang tidak mula dengan kita puji Allah Ta'ala, kita tidak baca dengan nama Allah Ta'ala, maka amalan tersebut akan terputus. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Maknanya nak supaya mudah, nak supaya berkat, nak supaya boleh pahala, nak supaya diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka semua benda kena start dengan bismillah. Kecuali kita start benda-benda hak tidak diharuskan. Kalaulah kita start dengan benda-benda hak tidak harus atas kita, ataupun buat benda-benda makruh ke, maka tak disyariatkan oleh ulama ataupun Allah Ta'ala tak meletakkan sebagai benda syariat. Kita nak buat benda-benda hak mengarut, maka tak boleh baca bismillah. Bahkan hukum dia berdosa bila mana kita start maksiat dengan bismillah. Contoh kita kata nak minum tuak masa, baca bismillah, boleh. Dia nak tikai nombor ekor, baca bismillah, tak boleh. Hukum dia berdosa. Tapi atas benda kebaikan, buat saja apa-apa sekalipun, bila start dengan bismillah, insya-Allah ada berkat dia. Sebab tu kena banyakkan membaca bismillah bila kita nak buat apa-apa saja benda hak tak bercanggah dengan syarak. Tak kira lah, pakai bismillah, nak tidur bismillah, segala benda kebaikan start dengan bismillah. Sebab itulah yang tanya disebut juga oleh para ulama rahimahullahu ta'ala kepada kita. Nabi sebut kepada kita nak ayatnya, Nabi kata wa aghliq babaka wadhkur ismallah. Bahkan Nabi kata, tutuplah pintu rumah kamu pada waktu malam dan sebutlah nama Allah Ta'ala, sebut bismillah. Tak kira Nabi kata, bahkan tutup pintu pun baca bismillah dulu, apatah lagi benda-benda kebaikan. Maknanya begitu juga kita ambil wudu tadi, start dengan bismillah, boleh pahala kerana sunat. Lepas tu sama dengan doa tadilah, Alhamdulillahil alal islam wa ni'matih, Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islam nura. Maksudnya apa dia? Segala kepujian tertentu bagi Allah. Mana segala kepujian atas sebab kesempurnaan itu, segala-galanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku. Kita puji ni tak boleh dah puji benda lain, bahkan kena puji Allah Ta'ala semata-mata. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala maha sempurna.
Dia bila pujian ni biasanya diberi kepada benda sempurna, benda comel sempurna, maka kita puji. Benda bagus, baik, maka sempurnalah tu, maka pujian. Tapi selayaknya pujian itu kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Yang menyempurnakan itu adalah Allah Ta'ala. Contoh kita kata kita jenis orang pandai, maka orang puji kita, orang pandai demo, bijak demo. Sedangkan semua tu kena puji, syukur kepada Allah Ta'ala. Jangan berasa sombong pula. Orang puji kita, maka syukur alhamdulillah. Sebab apa? Puji itu layaknya dikembalikan kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala yang memberi kesempurnaan kepada kita atas sebab izin Allah Ta'ala. Maknanya kepujian itu tertentu bagi Allah, makna milik Allah Ta'ala di atas kurniaan agama Islam dan nikmatnya. Bukan setakat Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat kita dalam agama Islam, bahkan juga nikmat-nikmat yang lain. Islam itu adalah satu nikmat dah. Syukur dah kita. Sebab apa? Sebab kita mula-mula dilahirkan celik mata kita duduk dalam agama Islam dah. Dia besar dah nikmat tu. Banding dengan orang lain nak masuk Islam, kena mengaji, kena faham, kena reti baru boleh masuk Islam. Sebab tu kena syukurlah atas nikmat Islam tu. Kadang-kadang kita nak bersuara atas IC Islam agama, tapi kita sendiri tidak support agama Islam. Tu rugilah. Maknanya syukur alhamdulillah juga atas Allah Ta'ala, atas kurnia kepada kita sebagai orang yang beragama Islam. Dan nikmatnya, mana atas segala nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita tu lah syukur juga, kena puji juga. Sebab apa? Sebab nikmat Allah Ta'ala banyak. Kita nak kira tak cukup tangan, tak cukup kalkulator, tak boleh nak kira nikmat Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala sebut juga, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah Ta'ala kata, dan dia memberi kepada kamu sebahagian daripada tiap-tiap apa hak nak. Kita nak Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan jika kamu nak menghitung nikmat Allah Ta'ala, maka nescaya lemahlah kamu. Nak kira tak boleh nak kira nikmat Allah Ta'ala. Nikmat mata lah mana tu, bagaimana berlaku kepada Barsisa Al-Abid. Bagaimana ulama sebut kepada kita, Barsisa ni diberi gelaran sebagai Al-Abid, orang rajin beribadat. Saya kerja dia beribadat ya. Dia makan sikit-sikit, ibadat semacam. Bahkan orang sebut dia sebagai Al-Abid, orang kuat ibadat. Maka satu ketika Allah Ta'ala nak uji dia. Lagu mana? Sampai satu masa dia berasa dia ni hebat dengan amal dia. Dia berasa dia ni bagus dah, dia buat amal banyak dah. Maka satu ketika maka dia meninggal dunia, dia mati. Bawalah dia bila mati, maka siapa kepada malaikat muka dan nakir nak tanya ni, maka bila dia tak ketahui bahawasanya dia ni Al-Abid, orang kuat ibadat, maka malaikat ni tahu dah dengan amal dia tu banyak, buat amal ibadat. Maka nak pergi ke dalam syurga lah. Bila nak timbang tu, maka ditanya Allah Ta'ala, lagu mana ni hamba Allah Ta'ala ni, nama dia Barsisa Al-Abid. Maka Allah Ta'ala kata kira lah, timbang lah. Maka dalam keadaan itu dia berasa agah, berasa syukur dia ni banyak amal. Maka dia katakan, aku tak boleh masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, aku nak masuk syurga dengan amal aku. Muka aku hebat. Maka di sini nak tunjuk di sini, maka ulama malaikat tadi jadi berasa pelik lah, lagu mana ni. Pergi jumpa dengan Allah Ta'ala, kata tak apa, timbang lah. Maka mula-mula sekali ambil amal dia berat lah. Untuk atas neraca timbangnya berat sebelah, berat. Berat lah, muka dia kuat amal. Maka Allah Ta'ala berkata ginilah, para malaikat ambil mata dia sebutir letak atas timbang, nak timbang. Nikmat mata hak tu hebu. Maka bila ambil nikmat mata letak atas timbang, maka berat lagi nikmat mata pada segala amal ibadah hak dia buat. Maka tatkala itu menyesal dia. Setengah ulama sebut dia ni sebagai husnul khatimah, diberikan ampunan. Kenapa? Kerana benda tu sudah berlaku di alam sana tu. Tapi dari sini pengajaran kepada kita, jangan kita iktimat dengan amal kita, jangan terpekir dengan amal ibadat kita. Ibadat tu wajib buat sebab kita ni hamba Allah Ta'ala, kena buat segala hak-hak kita kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan berasa sedap kita amal kita. Banyak setara mana pun itu adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Syukur. Dia tu hebu amal, tu hebu sihat boleh buat amal kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kadang-kadang buat semaya 2 rakaat boleh puasa masuk surga tu. Angin.
Tempat lain lah bukan tempat kita. Menayaknya di sini, amal hebat setara mana pun masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu kapal-kapal biar duduk dalam redha Allah Ta'ala. Maknanya syukurlah atas nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Segala kepujian tertentu kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan air itu suci dan agama Islam itu nur, maknanya cahaya. Satu pujian kepada Allah Ta'ala kerana menjadikan air tadi bersih. Boleh buat kita ambil wudu, ambil air semaya. Bahkan boleh menjadikan agama Islam itu sebagai cahaya kepada kehidupan kita. Baik, Imam Al-Ghazali telah menambah lagi dengan doa ini selepas doa-doa tadi. Ini antara warid ataupun amalan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali sama pula doa tadi. Sambungan, Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ini daripada ayat Quran lah. Surah Al-Mu'minun ayat 98 hingga 97 98. Maka ayat tadi bermaksud, wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu dari bisikan-bisikan godaan syaitan. Ini satu doa. Dalam keadaan kita sudah ambil air semaya, maka minta doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala jaga daripada bisikan syaitan. Kenapa? Kerana syaitan ni musuh kita lah. Dia ambil air semaya pun boleh goda kita lagi. Dia dalam air semaya pun boleh goda. Bila-bila masa dia boleh goda kita, maka setiap masa kita kena minta Allah Ta'ala lindung, jaga daripada tipu daya syaitan tu. Dia. Dan aku berlindung lagi denganmu, wahai Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Kenapa? Kerana syaitan ni cari peluang. Sebab tu kadang-kadang ambil semaya pun tak sepenuh, mari was-was lah. Dia berasa ambil semaya pun sekadar, tak rata kuat, ada juga. Maknanya mencari peluang untuk kita tidak menyempurnakan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Mana kita boleh amal lah. Lepas pada baca doa tadi, alhamdulillah ala al-islam wa ni'matihi, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wal islama nura. Sambung selalu, Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ni pun ayat biasa orang buat, orang amal, orang sebut nak semaya pun ada juga orang buat. Kenapa? Sebagai nak buat ataupun nak hamba, nak jaga diri kita, minta dengan Allah Ta'ala supaya lindung ibadat kita, semaya kita, wuduk kita daripada gangguan syaitan tu dah. Di mana kali kita baca-baca doa ni pun boleh pahala juga. Sebab apa? Ini dikatakan antara sunat-sunat wuduk juga. Yang keempat, berdoa bagi anggota-anggota wuduk. Ni banyak doa-doa lah. Dia banyak doa-doa dia oleh orang-orang soleh dan sebagainya. Boleh baca, tak ada masalah. Cuma kita kena ingat, bila kita buat sunat-sunat wuduk, maka kena niat kita nak mengerjakan sunat-sunat wuduk. Sebelum pada kita baca bismillah, niat dalam hati saja aku mengerjakan sunat-sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Lafaz dia, nawaitu sunnatal wuduk lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan buat sunat-sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Kalau kita tak niat, seumpama kita basuh tangan saja-saja. Dia basuh tekuk saja-saja, masuk air dari hidung saja-saja. Mana bila buat segalanya, bila start dengan doa, dengan niat, maka benda tu jadi ibadat selalu. Tak kira lah, kita nak hijau pun kita niat, aku hijau ni kerana Allah Ta'ala, nak cari rezeki untuk keluarga dan sebagainya. Maka bila niat lagu tu, boleh pahala jadi ibadat juga. Begitu juga wuduk tadi. Di mananya niat saja aku mengerjakan sunat-sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Awal-awal lagi. Dia kalau ingat tengah, baca tengah, mana mula-mula tu tak kira lah. Baik. Yang kelima, membasuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur sambil membaca doa ini, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min syu'umi wal halakah. Satu doa bila mana kita membasuh kedua tangan yang bermaksud kepada, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah mendapat keuntungan dan keberkatan, dan aku berlindung denganmu daripada kecelakaan dan kebinasaan. Maknanya nak kepada kita baca doa lah. Kalau ada doa-doa orang boleh baca, tak ada masalah. Tapi sekadar lah, jangan baca doa saja pun setengah jel. Boleh ke? Siap ambil semaya. Kerana banyak doa-doa. Tak perlulah. Sekadar keperluan kita atas sebab kita nak ambil fadilah, kelebihan kita membaca doa ketika mengerjakan sunat-sunat wuduk. Kalau mahu, bacalah lagi doa ini ataupun pilih salah satu lagi mana pula. Allahumma hfaz yadi min ma'asika kulliha. Artinya, ya Allah, peliharalah kedua tanganku daripada semua perlakuan maksiat terhadapmu. Kenapa? Tangan ini merupakan satu anggota
yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita jaga. Bukan setakat ambil wuduk, bahkan dalam masa sama kena jaga tangan daripada buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Baik, yang keenam bersugi. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang dengan sunat-sunat untuk yang lain, insyaAllah dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.